Selamat pagi semua, nama saya Dinisha Rajanaidu. Nama saya Nikai. Nama saya Praveen Kannan. Hari ini kita akan bincang topik kita iaitu kesan mengamalkan nilai tanggungjawab dalam diri. Apakah maksud tanggungjawab? Maksud tanggungjawab ialah kesanggupan seseorang memikul dan melaksanakan tugas serta kewajipan dengan sempurna. Jika seseorang diberi tugas, contohnya seseorang pelajar menjadi pengawas, dia perlu melaksanakan tugasnya iaitu menjaga disiplin dalam sekolah, menjaga imej sekolah. Cara menjaga imej sekolah ialah menjaga penampilan diri, jaga kola, jaga disiplin diri. Dalam pandangan saya, pengawas tersebut merupakan seseorang yang tanggungjawab kerana memikul tugas sebagai pengawas dan melaksanakan tugas tersebut dengan baik. Betul apa yang kamu cakap, tetapi bertanggungjawab bukan sahaja melaksanakan tugas. Bertanggungjawab juga bermaksud mengaku kesilapan diri. Apabila seseorang melakukan kesilapan, ia bertanggungjawab kerana mengaku membuat kesilapan dan mencuba untuk membaginya. Kita boleh bincang apa kesan mengamalkan tanggungjawab dalam diri sendiri. Untuk bermula, saya nak cakap tentang kesan tanggungjawab terhadap adab dan kesopanan diri. Jika kita seorang yang bertanggungjawab, jika kita mengamalkan nilai bertanggungjawab, kita dapat mencari hubungan antara tindakan yang dilakukan dan kesan daripada tindakan tersebut dengan memberi contoh yang sebenar. Contohnya, Raj ialah kawan saya. Dia ahli kumpulan saya dalam satu projek. Oleh kerana Raj tak buat kerjanya, part dalam projek itu, saya marahi dia sebab dia tak buat kerja. Tapi sebab saya tak tahu apa yang berlaku kepadanya, dia jadi stres. Raj punya ayah baru je meninggal dunia. Oleh itu, tambah dengan saya memarahinya, dia tambah stres. So, kita tak boleh membuat tindakan tanpa berfikir tentang kesannya kepada orang lain atau kepada diri sendiri. Selain itu, ia menyebabkan saya bersikap tegas melalui disiplin dan peraturan kerana tanggungjawab juga merangkumi perakuan diri. Hal ini membantu saya mematuhi peraturan dengan disiplin menyebabkan hormat terhadap orang lain kerana kita belajar tentang hak orang. Contohnya, sebagai pelajar, dia bertanggungjawab untuk mematuhi peraturan sekolah dan ini mewujudkan hormat terhadap guru dan orang lain. Untuk tanpa kepada isi pertama, seseorang dapat menerima hakikat bahawa betapa kesan dan akibat daripada percakapan, tindakan dan keputusan yang dibuat kerana dapat membuahkan tindakan dan kesan tersebut. Bertanggungjawab memberi kita peluang untuk belajar, bertoleransi dengan sedikit kekecewaan. Maksudnya kita boleh toleransi dengan benda yang membawa masalah sikit atau tak dapat yang apa yang kita nak. Melengahkan kepuasan hati, sama yang seperti disebutkan. Apa yang kita nak kita tak dapat, walaupun kita dapat sikit je, kita perlulah puas dengan perlu appreciate apa yang kita dapat. Menjadi kurang impulsif maksudnya tak dapat apa-apa, kita marah pula. Tak dapat apa yang kita nak, kita marah. Tak boleh macam tu. Dan kurang mementingkan diri sendiri. Itu disebut sendiri. Hal ini mewujudkan, kalau kita bertanggungjawab, ia akan mewujudkan seorang yang bersabar
dan tidak sedang marah. Contohnya, jika adik saya, dia guna headphone saya, tapi dia rosak, dia jatuhkannya. Saya mesti marah kan? Tapi saya bersabar juga sebab dia adik saya dan menasihatinya daripada marah dia. Kalau saya marah dia, dia akan tidak suka kepada saya, dia akan benci saya. Dia ada perasaan yang tidak baik akan diwujud. Seterusnya, kita juga dapat belajar untuk bertenang dan berlemah lembut apabila menyuarakan ketidakpuashati anda tentang tingkah laku yang buruk. Apabila pendapat disebut dengan tenang dan lembut, ia dapat diambil kira dan mengurangkan tingkah laku buruk itu. Kita juga dapat mempelajari daripada kesilapan serta cuba membetulkannya semula. Hal ini menyebabkan kita berdikari dan kita perlu pertolongan daripada orang lain. Seterusnya, kesihatan dan kematangan diri. Di samping itu, bertanggungjawab juga memberi kesan kepada kesihatan diri. Maksud kesihatan bermaksud suatu keadaan yang sempurna dari segi fizikal, mental, dan sosial, dan bukan semata-mata keadaan penyakit dan cedera. Tumpah tanya Kain, apa kaitan tanggungjawab dengan kesihatan diri? Kita sebagai manusia perlu menjaga kesihatan diri dan ia merupakan tanggungjawab setiap individu. Kerana kesihatan diri merupakan faktor utama yang menyumbang sesuatu aktiviti dan tugasan yang dilakukan oleh seseorang. Baiklah. Seseorang yang bertanggungjawab dapat menjaga permakanan yang seimbang. Ini menyebabkan kesihatan diri kekal dan bertambah baik. Permakanan yang seimbang mestilah merangkumi piramid makanan. Contohnya, makanan sayur, buah dan daging atau ikan. Bukan sahaja pemakanan yang seimbang, Pravin. Kita perlu melakukan aktiviti beriadah di taman atau bersenam untuk menggunakan nutrien tersebut supaya berat badan tidak meningkat. Kalaulah kita makan sahaja walaupun seimbang tapi tidak melakukan aktiviti riadah, berat badan kita akan naik sebab nutrien atau makanan yang kita makan, tenaga tu tidak digunakan. Oleh itu kita perlulah bersenam untuk mengurangkan berat badan dan mengekalkan kesihatan kita. Bukan saja bersenam tapi rehat yang cukup, kita perlulah bertanggungjawab untuk mendapat rehat yang cukup, rehat dan tidur yang cukup kerana ia dapat mengurangkan tekanan serta memberikan ketenangan pada tubuh badan dan minda kita. Kalaulah kita bersenam saja tapi tak dapat rehat yang cukup, badan kita akan terlebih stres. Ia akan menimbulkan banyak masalah. Seterusnya, bila kita jatuh sakit, kita akan pergi ke hospital atau klinik untuk berjumpa doktor untuk mendapat ubat. Untuk mengelakkan banyak rawatan ke doktor, kita perlu menjalankan pemeriksaan kesihatan secara berkala. Selain daripada itu, kematangan merupakan kemampuan individu dalam meningkatkan diri yang ditandai dengan peribadi yang selalu berjuang demi mencapai masa depan, berani, tekun dan berkomitmen terhadap apa yang menjadi tanggungjawab. Jika kita sebagai seorang yang lebih matang, kita bertanggungjawab untuk membantu seseorang untuk mengevaluasi beberapa cara yang telah dilakukan dan menetapkan cara yang lebih tepat. Kita juga menjadi penasihat yang lebih efektif kerana kita mengambil keputusan dan menyelesaikan masalah.
Kemampuan mengidentifikasikan diri dan minat terhadap orang lain dan dapat merancang masa depan dengan bertanggungjawab dapat membantu untuk mewujudkan masa depan yang lebih cerah. Sekarang saya bual atas tajuk kesan terhadap keluarga. Seterusnya, jika kita bertanggungjawab, ia akan memberi kesan terhadap keluarga kita. Setiap anak bertanggungjawab menjaga, mentaati, menghormati dan membantu ibu bapanya. Melaksanakan tugas kita sebagai seorang anak menumbuhkan lebih banyak kasih sayang terhadap ibu bapa dan mereka kepada kita. Betul juga, Pravin. Setiap ahli keluarga bertanggungjawab untuk mengambil berat masalah keluarga. Berkongsi beban tersebut boleh meringankan beban atas ibu bapa dan dapat memudahkan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Maksudnya berkongsi beban tersebut dengan adik-beradik daripada ibu bapa, nanti ibu bapa akan bersusah. Bukan sahaja keluarga sendiri, pada masa depan apabila kita mempunyai keluarga sendiri, kita bertanggungjawab mewujudkan keluarga yang bahagia. Ia boleh diwujudkan jika kita mengurangkan pertelingkahan dengan pasangan hidup. Hal ini boleh dicapai dengan berkomunikasi dengan pasangan hidup yang boleh mengeratkan hubungan dengan keluarga. Oleh itu, untuk meringkaskan apa yang telah dibincang, kita perlu mengamalkan nilai bertanggungjawab dalam diri sendiri untuk menuju ke masa depan yang lebih cerah. Okey, terima kasih semua untuk perbincangan ini. Terima kasih Kain, terima kasih Pravin. Terima kasih.